Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Apa khabar perempuan, tuan-tuan dan sekalian? Ya, Alhamdulillah kita bersiaran lagi dalam TV Wanita Sejahtera dalam kapsul zikir Vitamin Rohani bersama saya Dr. Rosni Adam, Timbalan Ketua Dewan Muslimat Mas Malaysia. Jadi kalau semalam kita berbicara tentang da'i sebagai magnet masyarakat, hari ini kita lain sikit tetapi ada kaitannya dengan da'i itu, iaitu menggapai redha Allah, wanita perlu celik siasah. Sebagai satu pengenalannya, apa yang dikatakan dengan menggapai redha Allah, mencari redha Allah, maridhatillah, dan dia ada kaitan dia memang keseimbangan kaitannya dengan redha Allah tu dengan rahmat daripada Allah, dengan redha Allah tu maghfirah daripada Allah, ya. Dan saya sukalah untuk memulakan dengan satu ayat Quran daripada surah Al-Baqarah yang ada perkataan redha ni, ya. Surah Al-Baqarah ayat 207-208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashrif nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maksudnya, dan ada dalam golongan manusia orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, itu kaitan dan tajuk tu hari ini. Bagaimana untuk menggapai redha Allah? Satu, pengorbanan. Perlu ada pengorbanan. Yang keduanya ialah kita kena masuk Islam secara keseluruhan. Islam adalah agama yang syumul dan siasah termasuk dalam urusan tadbir manusia ini ada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam semua aspek Islam tu adalah ad-din. Islam tu adalah way of life, cara hidup, dan bersiasah itu perlulah mengikut cara hidup Islam. Dan nak menggapai redha Allah ni, nak tak nak, kita kena melibatkan semua aspek dalam kehidupan ini untuk sama-sama mencari redha Allah ini, kerana kena masuk keseluruhannya. Keseluruhan aspek kehidupan kita ini, lebih-lebih lagi dari aspek siasah dalam Islam itu sendiri. Muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Lepas tu kita tengok pula apa definisi siasah. Siasah kalau bahasa mudahnya politik. Tapi kita tak nak letak politik tu letak dalam tajuk awal lagi, orang akan rasa tabu atau rasa takut atau rasa tak suka. Sedangkan siasah itu ada perkataannya di dalam Islam tu sendiri. Politik dalam bahasa Arab yang dikenal sebagai siasah. Saya merujuk buku yang sangat bagus untuk semua wanita, malah lelaki di luar sana untuk mendapatkannya, iaitu daripada Ustazah Nafisah Tahir dan Nur Hidayah Jaafar, Muslimat Celik Politik. Kita dalam penuh dengan fiqh dia, kenapa kita libatkan melibatkan diri dengan pilihan raya dan sebagainya. Tapi hari ini sebagai suatu perkongsian awal, sebutkan sikit sekadar definisinya, iaitu siasah dikenali kalau dalam buku ulama Islam kita sebut siasah syariah, memberi maksud politik Islam. Okey, secara bahasa siasah berasal dari perkataan sasa yang bererti mengatur, memimpin dan memerintah. Mengatur,
memimpin dan memerintah. Kata terbitannya ialah al-siyasah, iaitu pentadbiran ataupun pengurusan. Jadi politik itu adalah perkataan dengan berkenaan dengan mengatur, memimpin dan memerintah dan juga mengurus, mengurus serta mentadbir. Oleh itu, dari segi bahasa, makna politik adalah berkisaran dalam amalan mengatur, mengurus, memerintah, memimpin dan mendidik. Ia membawa makna yang positif dan mulia. Bukan sebagaimana makna yang kita fikir, politik itu kotor, politik itu ini, politik itu ini, kan, dan sebagainya. Lebih-lebih lagi dalam takhir ini dengan isu-isu politik yang kita faham, politik yang sempit itu menyebabkan keseluruhan tu kita nampak buruk. Sedangkan politik ni ada dalam Islam. Dan kita diminta untuk masuk keseluruhannya dalam Islam untuk menggapai redha Allah tadi. Muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya suka juga dalam hadis baginda Rasulullah SAW, biasanya kita mulakan dengan satu ayat Quran dan juga satu hadis. Rasulullah sendiri menggunakan perkataan politik, itu siyasah itu tadi, yang bermaksud misalnya dalam tu adalah Bani Israel, maksud sabda Nabi SAW yang bermaksud adalah Bani Israel, mereka diurus. Siyasah perkataan di situ, urusannya oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantikannya. Tidak ada nabi selepasku, namun akan ada banyak para khalifah, pemimpin. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksudnya secara kesimpulannya jelas siyasah itu bermakna apa? Mengurus hal ehwal masyarakat. Sebab tu kita kena keluar daripada konotasi yang negatif tentang politik. Sebab bukan siasat tu sendiri, tetapi kebanyakan sebab bila kita tengok kenapa ada sekarang ini politik tu dianggap sedemikian, dianggap begitu buruk, begitu negatif sekali atau siasat ni. Okey. Kemudian kita tengok dan disebut juga lagi politik yang adil adalah tingkah laku para nabi terhadap umat terdahulu. Politik adalah salah satu warisan para nabi. Pada dasarnya politik adalah mulia, penuh keadilan, memiliki kebaikan, mengurangi kerosakan, jauh daripada kekotoran hawa nafsu dunia yang menghalalkan segala cara menipu dan saling menjatuhkan. Maknanya yang ada sekarang ini bukan politik yang diajar oleh Nabi SAW, oleh para nabi dan sebagainya. Tetapi kenapa? Maksudnya, maknanya dengan kata lain, politik siasat tu, kita ramai kawan-kawan sekolah saya kawan-kawan sekolah ada selalu tanya, kenapa rasa macam kat sekolah tu macam tak ada kecenderungan pun dalam politik, politik yang dia faham lah. Kenapa bila sekarang ni terlibat dengan APAS dan sebagainya. Dan inilah sebenarnya mungkin ada kawan-kawan saya yang melihat program ini supaya lebih memahami tentang kenapa kita saya sendiri menyertai PAS sebagai sebuah jemaah Islam di mana dalam aktivitinya ada aktiviti siasah selain daripada dakwah dan juga tarbiyah. Perempuan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tapi apa yang berlaku sekarang? Sikap dan penilaian manusia sekarang terhadap politik telah berubah seiring perubahan realiti politik selepas diracuni oleh pemikiran Machiavelli, iaitu apa? The end justify the means justify the end. The end, matlamat menghalalkan cara. The end justify the means. Maksudnya apa pun yang penting matlamat sampai. Apa pun yang penting aku berkuasa. Buat satu, tak ada dosa pahala. Itu yang menyebabkan politik itu dipandang sebagai negatif. Tetapi ini sangat bahaya. Pemikiran-pemikiran menjauhkan umat Islam daripada politik sangat bahaya dari segi perjuangan Islam itu sendiri, dari segi survival Islam itu sendiri. Sebab umat Islam akan ini yang dikendaki oleh musuh-musuh Islam. Dia tak nak umat Islam memerintah, dia tak nak umat Islam mentadbir. Dia nak umat Islam yang diperintah. Bila diperintah itu yang berlaku. Apa yang berlaku di Kashmir misalnya, umat Islam ramai, majoriti umat Islam tapi diperintah oleh orang yang memusuhi Islam, bukan sedekat bukan Islam tapi orang yang memusuhi Islam. Sebab tu kalau Indonesia 67% daripada penduduknya adalah orang Islam, semestinya sewajibnya orang Islam yang perlu menerajui pemerintahan.
Okey, kita terus lagi perbincangan kita. Jadi politik pada hari ini sebenarnya jauh daripada dasar-dasar syariat yang ditetapkan. Sebab itulah kita dalam PAS perjuangannya sangat panjang dan sangat sukar sebenarnya untuk menungkah arus politik sekarang. Sebab kita nak buat politik Islam yang adil, yang letakkan keadilan itu sebagai satu syarat, dan adil itu ada tafsiran dia. Dan begitu juga kita nak letakkan bahawa inilah yang sebenarnya yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. First sekali kita kena buang konotasi negatif dalam diri kita, dalam masyarakat kita tentang politik itu sendiri. Yang memotorkannya adalah manusia. Yang memotorkannya adalah manusia, tetapi kerja politik itu, kerja siasah itu, kerja mentadbir, kerja mengurus, kerja memimpin adalah satu pekerjaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila kita sebut tentang ni, kan kenapa tajuk ni wanita? Kenapa tajuk ni saya pilih baju wanita tu ni? Sebab kita bersiaran dalam TV Wanita Sejahtera. Yang keduanya, biasanya wanita ni yang tak berapa suka, yang tak berapa gemar, yang malas nak cerita, nak cakna tentang siasat, tentang politik. Satu kerugian dalam pentadbiran umat Islam itu sendiri. Dia tak sedar bila kita menjauhkan diri daripada terlibat dengan siasat, terlibat cakna dengan apa yang berlaku dalam urusan negara, dalam urusan pentadbiran. Sebenarnya kita menjauhkan diri daripada jalan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, kerana kita dalam proses membiarkan diri kita diperintah oleh orang yang tidak sepatutnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebab wanita ni memang dia tak suka ramai, tak ambil pasal, tak tahu, tak ambil hirau pasal politik. Bukan setakat tak ambil hirau, menyampah pun ada. Sebab sebenarnya kalau kita kena letak, kita menyampah tu sebab kita menyampahkan orang yang lakukan politik kotor tu, yang mengambil sikap matlamat menghalalkan cara itu. Tapi jangan pukul borong yang politik tu, menyalahkan siasah tu sendiri. Okey. Dan seterusnya kita tengok, kita juga ramai wanita antaranya lah yang termakan dengan propaganda barat. Propaganda barat yang mengatakan politik itu kotor. Bila dia menjauhkan diri daripada urusan pentadbiran, urusan pemerintahan, urusan memimpin, jadi siapa yang akan memimpin? Siapa yang akan memimpin? Kita akan membiarkan wanita-wanita yang bukan Islam, yang memusuhi Islam, ataupun kalau Islam pun Islam yang liberal, yang kehadapan sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin wanita. Sangat sayanglah sebenarnya sebab sikap kita yang menjauhi dalam politik itu sendiri ataupun siasat itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya suka nak baca lagi daripada buku ini tentang bagaimana kalau orang Islam, wanita Islam, sebab dalam Quran disebut tentang dalam satu ayat, ayat surah At-Taubah ayat 71 misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Yang maksudnya orang yang beriman lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat baik dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Di awal tadi menggapai redha Allah, mencari rahmat Allah, mencari maghfirah Allah, benda-benda yang berkaitan. Allah akan beri rahmat kepada kita, iaitu kita menjadi pembantu kepada agama Allah ini. Okey, jadi beban syariat itu sama untuk lelaki dan juga perempuan dalam kecuali perkara-perkara yang tertentu sajalah, tentu tentang urusan manusia, contoh macam haid, istihadah, yang kita ada itu di bab fiqh kan. Tetapi dari segi perjuangan, dari segi melaksanakan perintah Allah ini, kita sama beban syariat itu kepada antara lelaki dan perempuan. Kenapa?
Kalau orang perempuan tidak melibatkan diri dengan untuk membantu agama Allah, kita tengok. Kalau orang munafik, dia ada munafikat dalam Quran ni. Orang yang apa musyrik, dia ada musyrikat. Maksudnya dia tetap ada perempuan. Orang contoh dalam ayat surah At-Taubah ayat 67. Ayat surah At-Taubah ayat 67 yang bermaksud orang munafik lelaki dan perempuan. Al-munafiqun wal munafiqat. Sesungguhnya setengahnya adalah sama dengan setengahnya yang lain. Mereka menyuruh dengan perbuatan jahat dan melarang daripada perbuatan baik. Dan mereka pula menggenggam tangannya, bakhil, rekut. Mereka melupakan Allah dan Allah juga melupakan mereka. Sesungguhnya orang munafik itu, mereka lah orang-orang yang fasik. Maknanya ada, sebab tu kalau orang muslimat, muslim ni tadi mukminin, mukminat ni tidak terlibat dengan urusan-urusan perjuangan, urusan-urusan siasat, sebab ada di sana orang-orang perempuan yang munafik yang akan terlibat. Jadi siapa yang akan menjadi benteng kepada agama Allah ini? Yang apabila munafikatnya yang menyerang agama, apabila orang-orang musyrik, musyrikat yang akan menyerang agama Allah ini. Perlu sebab tu kita muslimat, mukminat inilah yang akan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Insya-Allah. Dan seterusnya kita tengok pula kepada kenapa misalnya dalam contoh kenapa saya menyertai PAS. Kenapa? Tadi kita faham dah kan tentang kita tengok kepada kenapa perlu menyertai politik dan kenapa saya memilih PAS sebagai wadah perjuangan dalam siasah ini. Kita tengok dalam muka surat 5 kat sini, di sini tentang satu ayat Quran yang bermaksud ataupun surah Ali Imran yang biasa kita dengarlah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maksudnya hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh perbuatan segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, dan mereka demikianlah adalah orang-orang yang berjaya. Kat situ tulis segolongan umat, segolongan. Kena duduk, tak boleh buat sendiri-sendiri. Kena duduk dalam saf, kena duduk dalam jemaah. Kena duduk dalam parti lah kalau perkataan kita lah, perkataan dia dalam parti. Tak boleh memperjuangkan Islam tu seorang-seorang. Macam mana hebat sekalipun. Siapalah kita kalau bandingkan dengan kehebatan baginda Rasulullah SAW pun Rasulullah mengajar kita untuk memperjuangkan agama Allah ini secara berkumpulan, secara jemaah, secara kolektif. Kemudiannya kita lihat juga misalnya dalam PAS sendiri, dalam perlembagaan PAS pasal 5, tuan-tuan boleh search dan mudah. Perlembagaan PAS paling mudah nak capai. Sebab itu kita hasratnya, tujuan PAS dan sebagainya untuk melihat di dalam sebuah negara Malaysia ini, di dalamnya masyarakat yang menerima hukum akan Islam, dan akhlak-akhlak yang baik, insya-Allah, sebagaimana tuntutan yang dituntut dalam agama kita, insya-Allah. Dan kita pergi pula kepada kenapa kita menyertai ini, dalam page 32 ini disebut. Lompat-lompat doktor, saya tak ikut full dia punya ni, saya susun ikut saya untuk memenuhi masa selama 45 minit inilah. Dalam antaranya dalam surah An-Nisa ayat 58 yang bermaksud Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia supaya kamu menghukum dengan adil. Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Di ayat tersebut, ayat ini memerintahkan supaya umat Islam menyerahkan amanah mereka kepada orang yang layak. Apa yang dimaksudkan dengan amanah? Antara amanah yang paling besar adalah amanah bagi menegakkan agama dan memerintah dunia dengan agama. Iqamatiddin wasiyasatud dunya bih. Tegakkan agama dan urus tadi urus tadi siasah siasah dunia dengan agama. Jadi agama, amanah ini adalah amanah kepimpinan ummah dan negara. Kewujudan kepimpinan ummah dan negara adalah bagi menegakkan agama dan memerintah
dunia dengan agama. Oleh itu, kita wajib memilih pemimpin negara dan politik yang layak memikul amanah ini. Sangat takut ya sebenarnya. Tak ada, kalau ikut kelayakan, kalau ikut kita memang tak ada yang layak. Tak ada yang layak sebab Rasulullah SAW tu kan sangat adalah insan agung, memikul amanah para nabi dan sebagainya. Tetapi ini adalah perintah Allah, kita teruskan dan tadi kena perlu penerusan untuk memerintah dunia dengan agama. Apalagi dalam konteks kita bernegara ini. Ya, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu sikit sebanyak tentang introduction. Baru introduction dah 20 minit doktor, 20 minit tinggal kita ada lagi sikit insya-Allah, sikit perkongsian, mungkin satu cetusan pemikiran supaya kita, satunya tujuan saya tak lain dan tak bukan untuk kita bawa kembali kepada wanita di luar sana, kembali kepada politik Islam yang sebenar, siasah, tentang bagaimana kenapa PAS terlibat dengan pilihan raya dan sebagainya, saya tak sentuh, sebab itu kita para ulama dalam PAS, Majlis Syura Ulama tetapkan kita berjuang secara muwajah hasilnya, sebab itu berjuang dengan cara yang damai, aman damai. Ya, kita terlibat dalam politik misalnya dalam pilihan raya ada 3 aspek. Yang pertama sebagai wasilah untuk menegakkan menegakkan agama dan memerintah dunia dengannya, dunia. Itu pertama. Yang keduanya sebagai satu perkara darurat kena terlibat dengan politik untuk mengelakkan mereka yang benci kepada agama, yang memusuhi Islam daripada memerintah negara. Sebab kita dah rasa sebelum ni, bagaimana segolongan orang yang didominasi oleh mereka yang benci kepada Islam, yang tidak suka kepada perjuangan Islam, yang menyebabkan urusan umat Islam diserahkan kepada mereka yang tidak sepatutnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiganya adalah disebabkan ini adalah uruf dalam negara Malaysia. Kena faham konteks negara Malaysia, negara raja berperlembagaan. Perlembagaan kita menetapkan untuk menjadi memerintah negara, kita kena terlibat terlibat dengan Dewan Rakyat, terlibat dengan parlimen, institusi parlimen itu sendiri. Sebab tak boleh kata kita tak payah, tak boleh sebab benda tu ada termaktub dalam perlembagaan kita. Tak nak terpaksa kita terlibat dengan pemilihan melalui yang tak boleh negara, undang-undang negara. InsyaAllah. Itu 3 perkara saya ulang. Kenapa kami PAS Parti Islam Malaysia terlibat dengan politik dan terlibat dengan pilihan raya. Pertama ialah satu wasilah di dalam negara Malaysia. Yang keduanya untuk tadi tu, iqamatuddin. Maksudnya kita tegakkan agama dan memerintah dunia dengannya. Yang keduanya adalah untuk darurat, kerana ia adalah darurat, kena terlibat. Sebab kalau tidak, orang lain akan memerintah. Orang yang tidak mahu kepada Islam yang akan memerintah. Apatah lagi musuh-musuh Islam. Yang seterusnya, yang ketiga ialah ini adalah uruf dalam budaya uruf dalam negara kita, dengan konsep negara kita ikut perlembagaan dan kita mengikut lunas undang-undang, insya-Allah. Dan seterusnya apalah kelebihan melibatkan diri dengan perjuangan. Pertama, kita melaksanakan perintah Allah sebagaimana surah Ali Imran tadi, surah Ali Imran tadi ayat 104. Kemudian yang keduanya, ini adalah sunnah amaliyah, praktikal yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah? Semata-mata kalau kita tengok hijrah ke Madinah untuk menegakkan negara. Dalam surat 37 tulis tentang kita kita ingin melaksanakan satu sunnah besar yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW yang belum, kalau kita quote-unquote yang belum lagi terlaksana, iaitu menegakkan dalam sebagaimana yang disebut oleh Presiden Datuk Tuan Guru Presiden PAS, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, mengatakan bahawa yang pertama, menegakkan negara Islam menjadi sunnah amaliyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW apabila beliau berhijrah ke Madinah dan menolak tawaran memimpin negara dengan cara jahiliah ketika berada di Mekah. Itu hadis yang famous, bagaimana apabila perjuangan Nabi SAW pada asalnya tentang dengan hebat oleh musyrikin, tetapi mereka cuba menawarkan Nabi pemerintahan, tapi dengan syarat
dengan syarat tidak membawa Islam. Pemerintahan dengan cara jahiliah. Dan satu hadiah tu kalau misalnya kata Nabi menolaknya dan Nabi berhijrah ke Madinah, dan ini menunjukkan menegakkan negara itu adalah suatu perkara agama yang besar dan negara yang ditetapkan itu mestilah negara Islam. Dalam buku Bagaimana Islam Memerintah Negara oleh Tuan Guru Hadi Abdul Hadi Awang. Jadi kalau kita tengok daripada selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW, perkara pertama yang disibukkan oleh para sahabat adalah memilih pengganti Rasulullah sebagai pemimpin. Mereka mendahulukan perkara itu sebelum menguruskan jenazah baginda. Yang mana akhirnya mereka membaiat Abu Bakar untuk menggantikan kepimpinan baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita sayang kepada Nabi SAW, tak nak kita kena teruskan perjuangan yang dibawa oleh Nabi. Perjuangan yang dibawa sunnah Nabi bukan sunnah-sunnah amalan khusus mata-mata yang biasa kita tahu, tetapi sunnah juga dalam sunnah bernegara ini. 5 benda, 5S yang selalu sebut dalam perkongsian-perkongsian. Berbagai tanda kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. S yang pertama, kita selawat banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. S yang kedua, kita ikut sunnah Nabi. Kita ikut sunnah Nabi. Sunnah dalam segala sunnah secara individu, sunnah secara kumpulan kecil, sunnah secara kumpulan besar, sunnah dalam bernegara. S yang ketiga, kita sayang orang-orang yang Nabi sayang. Antara orang yang Nabi sayang, mungkin keluarga baginda Rasulullah SAW tidak ada lagi bersama kita. Kita boleh membawa melalui pembacaan. Tapi ada lagi golongan-golongan yang Nabi sayang, antaranya alim ulama, antaranya ibu tunggal orang miskin yang perlu kita santuni. Sebagaimana kita lihat santunan Nabi SAW termasuk kepada non-Muslim. Non-Muslim yang tidak menentang Islam. Kemudian S yang seterusnya ialah kita selami sirah Nabi SAW. Kesusahan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah Islam ini. Dan tentulah awal tadi kita sebut tentang redha Allah ini, ada di antara orang-orang yang terpaksa mengorbankan jiwa dia. Dan itulah yang terpaksa kita lakukan, pengorbanan demi pengorbanan. Orang tak suka pada siasat. Orang tak suka. Tetapi itulah pengorbanan yang untuk berhadapan dengan masyarakat yang tidak boleh menerima konsep siasat itu sendiri. Ini politik itu sendiri. Kemudian dan seterusnya, kita tengok S yang kelima. S yang kelima adalah kita sambung perjuangan Nabi. Kita sambung perjuangan Nabi SAW. Itu tanda kecintaan kita kepada baginda SAW. Kita kena walk the talk, buktikan, bukan sekadar hanya dengan lidah semata-mata, bukan hanya dengan fasad semata-mata, kita tunjukkan dengan amali kita, dengan perbuatan kita, insya-Allah. Kemudian yang seterusnya ialah kita lihat juga kepada hadis baginda Rasulullah SAW. Secara iaitu golongan yang dinaungi Allah, mendapat pertolongan Allah di padang mahsyar. Hadis daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 7 golongan. Yang pertamanya lah diletakkan pemimpin yang adil nombor 1. Sebab tu tak boleh nak tolak siasah, tak boleh nak tolak politik ni. Sebab orang nombor 1, perkara nombor 1 yang dimasukkan, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah pemimpin yang adil. Kita akan jadi pemimpin yang adil. Tapi kita berikhtiar, berusaha. Kemudian yang seterusnya, yang kedua, yang seterusnya kita boleh tengoklah pemuda yang membesar dengan beribadah. Pemimpin beribadah. Kemudian insan yang hatinya terpaut dengan masjid dan urusan masjid dan sebagainya. 2 insan berkasih sayang kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Yang kelima, insan yang tahan godaan. Tahan godaan kat sini pemuda lah. Yang kena juga kepada kita wanita yang tahan godaan dunia dari masa ini. Dan kita letak sesungguhnya aku takut kepada Allah. Cakap tu. Bila kita digoda misalnya kan. Kemudian yang keenam, bersedekah dengan cara yang tersembunyi. Bersedekah nombor 6. Kita boleh buat keseluruhan ni insya-Allah. Yang ketujuh, mengingati Allah secara kesunyian lalu menitiskan air mata. Itu bertahajud, berzikir, bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita boleh buat ketujuh ni, masya-Allah,
alangkah baiknya ya. Dan nombor satunya adalah jangan lupa memimpin itu sendiri, mengurus takdir urusan manusia itu sendiri ya. Ada satu hadis saya lupa ni pada awal tu, tak apa, nanti kita pergi kepada yang kemudian, yang last tu. Kemudian yang seterusnya kita lihat kepada yang seterusnya lah, kita lihat kepada 10 sahabat yang dijamin syurga. Ni pun boleh ada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi ya, hadis riwayat Tirmizi, 10 sahabat yang dijamin syurga, iaitu antara Abu Bakar, Umar, Umar Al-Khattab, Utsman Affan, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka ini adalah semuanya adalah pemimpin. Cuma Abdurrahman bin Auf ini seorang adalah yang kita terkenal dengan dia seorang businessman yang membantu, tapi dia masih membantu, terlibat dalam perintah, terlibat dalam perjuangan, terlibat dalam jihad bersama Nabi SAW. Ya, sebab tu jangan guys pandang negatif sangat kepada orang-orang yang terlibat dengan politik, sebab mereka melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi SAW, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian kita lihat kepada hadis yang saya sebut tadi ya, hadis yang saya sebut tentang urusan manusia ini ya. Kalau urusan manusia ya, hadis riwayat Al-Hakim ya, ini hadis ni saya suka sebab tu dia sebutkan sini ya, yang bermaksud Nabi SAW, dia maksudnya politik dan siasat itu bermakna mengurus hal ehwal masyarakat. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sesiapa yang bangun di pagi hari dan dia hanya memerhatikan urusan dunianya, maka orang itu tidak berguna apa-apa di sisi Allah. Perhatikan itu. Ini urusan dunia, urusan kehidupan. Barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, maka orang itu tidak berguna apa-apa di sisi Allah. Dan barang siapa yang tidak memerhatikan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka, iaitu kaum muslimin. Ini satu hadis amaran. Kalau kita menjauhkan diri dari urusan pentadbiran, urusan orang-orang Islam itu sendiri. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin menyuruh diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita menggapai redha Allah dengan cara kita, antaranya kita kena celik siasah. Sekurang-kurangnya kita tidak membenci apa yang Nabi telah buat, iaitu memerintah sebuah negara. Maksudnya kita ke arah itu sebab kita tidak mahu urusan negara ini diserahkan kepada mereka yang bukan ahlinya. Ya. Kemudian kita nak sentuh sedikitlah tentang halangan-halangan. Ada berapa halangan, terutama sekali untuk wanita kan. Ada satu buku lah, buku daripada Syekh Dr. Faizal Maulawi yang diterjemahkan oleh Ustazah Nafisah sendiri. Ustazah Nafisah ni sebenarnya sama batch dengan saya di Universiti Melaya. Okey, cuma kita ambil program yang berbeza lah, kursus yang berbeza. Ya, peranan muslimat di medan amal Islam. Peranan muslimat di medan amal Islam ni oleh Syekh Dr. Faizal Maulawi. Ada kat sini dia tuliskan berapa sebab kenapa wanita tidak terlibat dengan gerakan amal Islam, termasuklah amal siasi. Ya, termasuklah amal politik ni kan. Dalam ni sangat-sangat bagus kupasan dia. Dan seterusnya ada sukalah untuk melihat antara ayat Quran yang saya sukalah bila saya sentuh tentang urusan kekeluargaan ya, bila misalnya bila kita bercakap dengan anak-anak dalam surah At-Taubah ayat 24. Ya, surah At-Taubah ayat 24 yang menjadi satu motivasi kepada diri saya dan sahabat-sahabat saya dalam kepimpinan Dewan Muslimat itu sendiri, tentang bagaimana kita melaksanakan, kita terlibat dengan PAS ini, dan kenapa kita melebihkan perjuangan dan Allah ini dalam kita menjadikan, kita bawa sekali keluarga kita, kita bawa dari keluarga kita dalam surah Taubah ayat 24 yang bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabili wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri
wallahu la yahdil qauman fasiqin. Maksudnya katakanlah jika bapa-bapamu, bapa-bapa ni keluarga termasuk ibu-ibu lah anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu, termasuk juga suami-suamimu, keluarga-keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, iaitu profession, kalau lebih kuranglah dalam kehidupan kita seharian, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang disukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Sebab tu kalau misalnya kata kita nak terlibat dalam perjuangan agama Allah ini, kita banyak perkara yang perlu kita lihat, perlu keseimbangan. Pertama sekali kita wanita kan, perlu ada keseimbangan di antara keluarga dan juga kerjaya kita, misalnya, dan tentang wanita berkerjaya, wanita keluar daripada rumah ni banyaklah kupasan yang diberi oleh para ulama. Misalnya kita buat terutama sekali dalam urusan kerjaya yang melibatkan fardu kifayah kita. Sebab tu dalam juga urusan perjuangan ini. Ada orang disibukkan dengan kerjaya semata-mata, pagi, petang, pergi kerja, balik kerja, Ada orang yang disibukkan dengan urusan keluarga semata-mata sehingga memerhati je urusan orang Islam yang lainnya. Tak terlibat langsung dengan urusan orang Islam lainnya sebagaimana hadis tadi. Hadis yang saya sebut tadi itulah. Kemudian ada orang yang sibuk dengan diri dia sahaja, tidak terlibat dengan, tak lihat urusan umat Islam, tak lihat kepada urusan menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya itu. Dan 8 perkara ini menjadi suatu halangan, tetapi sebenarnya kalau kita bawa sekali bersama dalam perjuangan ini menjadi suatu hikmah yang besar dalam kehidupan kita. Saya teringat macam anak-anak saya lah bila dia sebut masa dia kecil-kecil kan dia faham, alhamdulillah. Umur dia sekitar dalam 12 tahun ketika itu. Salah seorang daripada anak saya lah dia tanya, Mak, kenapa bila urusan mak dengan urusan saya dengan jemaah mak lebih utamakan kalau daripada urusan adik, dia sebut gitu kan, dan nada merajuk lah sebab mak tak boleh hadir pergi sekolah. Tapi sebenarnya kita boleh rancang benda tu, bukan maksudnya tak perlu hadir, kena hadir, tapi bila ada pertemuan sebegitu, kita memilih. Saya sendiri sebagai seorang pemimpin di dalam Dewan Muslimat misalnya, kena menekan aulawiyatnya ke situ, dan alhamdulillah saya baca ayat ini kepada dia walaupun dia berusia 12 tahun. Allah berikan satu ilham, berikan hidayah, petunjuk kepada masya-Allah. Dan masya-Allah dia peluk saya, dia kata tak apalah mak, dia tak nak mak dia menjadi orang-orang yang fasik seperti dalam ayat ini. Dia kata sebab itu maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Apabila kita melebihkan, mendahulukan, mencintai bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, keluarga-keluarga, harta kekayaan yang kita usahakan, perniagaan, ada 8 perkara lah. Rumah-rumah tempat tinggal lah, dia tak boleh nak pergi keluar berjuang, tak nak rumah dia sepah-sepah. Siapa suruh sepah-sepah? Kita kena usahalah, kena usaha, tapi kita kena rendahkan sikit kita punya KPI tentang kekemasan rumah itu. Kena berusaha, antara kena ada banyak tips sebenarnya bagaimana untuk kita mengurus rumah tangga kita. Kalau kita boleh keluar rumah untuk bekerja, untuk mencari kekayaan, untuk berniaga, kenapa kita tidak boleh keluar rumah untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini? Terlibat sama dengan urusan-urusan yang lain, urusan siasat terutamanya lah. Dan saya kira sekarang itu saya sukalah untuk menutup tentang perkataan dan apa natijahnya. Natijahnya ada dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 29. Secara kesimpulannya lah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maksudnya, wahai jiwa yang tenang. Itu natijah dia. Natijahnya bila kita berjumpa dengan Allah, Allah panggil kita sebagai wahai jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang.
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan diredai. Kata redha tadi kan, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan diredai, maka dan diredainya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurga. Ya. Kita nak begitu, itu natijahnya. Bila kita meninggal dunia ini bertemu dengan Allah, Allah panggil kita sebagai jiwa yang tenang. Sebab kita sedang melaksanakan, kita telah pun bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dalam urusan siasat, termasuk dalam urusan politik. Dan moga Allah dengan ikhtiar, dengan pengorbanan awal tadi kita sebut tentang ayat orang yang mencari redha Allah mengorbankan dirinya, akhirnya natijahnya Allah akan panggil kita sebagai jiwa-jiwa yang tenang. Allah akan masukkan kita sebagai golongan hamba-hamba-Ku yang disebut dalam ayat ini, dan seterusnya masuk dalam syurga Allah yang amat mahal itu. Dan tentulah kita tak nak masuk bersendirian, kita nak masuk bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Orang-orang yang kita sayang semua sekali. Termasuklah keluarga kita. Sebab dalam banyak, sebagaimana saya kongsi sebelum ini, kenapa kita libat, sebab kita nak selamatkan diri kita dan keluarga kita daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Dan muka usaha kita di bidang siasah ini, semoga redha Allah bersama kita, sebagaimana yang tunjukkan atau disebut dalam banyak ayat-ayat Allah, ayat-ayat perjuangan misalnya dalam Quran ni sebenarnya semua cerita tentang perjuangan Islam. Okay. Dan seterusnya akhirnya menatijahkan kita layak walaupun memang tak layak tapi dengan rahmat Allah tadi disebut, bila kita sebut tentang redha Allah, kita nak dapat rahmat Allah, kita nak dapat maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan seterusnya Allah membersihkan diri kita dan seterusnya Allah sudi untuk memilih kita sebagai penghuni syurga-Nya. Ya, insya-Allah. Saya rasa sekadar itu sahaja. Dan memang penat terlibat dengan siasat ini, itulah pengorbanan. Tapi saya suka untuk tutup perkongsian saya ini dengan satu kata-kata yang saya sangat suka daripada Imam Hasan Al-Basri. Katanya kepenatan itu akan hilang. Kerja baik yang kita lakukan inilah yang akan berkekalan. Memang akan penat-penat tu akan hilang. Tapi benda baik ikhtar, kesan-kesan kebaikan yang kita lakukan itulah akan berkekalan sehinggalah kita berjumpa dengan Allah kelak. Wallahu a'lam. Rasa sekadar itu saja. Meninggi jangan sampai lupa diri, merendah jangan sampai hilang maruah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Anda jual produk? Tak tahu nak iklan kat mana? Tak jumpa pakej yang berpatutan? Jom iklankan produk anda bersama kami. Bermula dari pakej serendah RM10 hingga pakej premium. Hubungi 018 264 7335 untuk maklumat lanjut.